soalan, bank soalan, membuat bank soalan untuk subjek-subjek yang terlibat lah. Untuk permulaan kita akan mulakan dengan subjek bahasa Melayu, bahasa Inggeris, Math dan Sains. Jadi di PPD kami sebenarnya memerlukan khidmat tuan-tuan di kalangan guru-guru untuk menghasilkan bahan untuk diguna pakai untuk guru-guru di daerah kita dan murid-murid di sekolah kita lah, di daerah kita. Boleh jelas tak suara saya? Jelas. Jelas okey. Baiklah, kita teruskan pada slide yang pertama. Apakah RESDAL kepada, nampak tak skrin? Nampak. Tajuk dia RESDAL RESDAL. Apakah RESDAL kita merancang program ni, membina bahan ni? Pendidikan ke arah pendigitalan bukan terhad kepada peranti tetapi kepada guru dan murid. Maksudnya kalau sehebat mana peranti pun guru-guru dan murid kita kena ke arah digital lah secara amnya. Jadi kalau kita lihat pada masa sekarang ni, bahan-bahan digital yang berada di internet sukar bukan sukar, maksudnya bila kita klik kadang-kadang dengan link tu dah lari, dah lain lah. Dia berlapis-lapis, jadi membuang masa. Dengan adanya pengumpulan bahan digital di peringkat daerah, sebab ini dapat membantu guru-guru lah mencari bahan digital dengan lebih mudah yang boleh dipakai untuk guru. Kemudian yang ketiga, ia dapat menyempatkan masa, mengurangkan masa guru membuat kerja yang sama, kerja yang sama setiap tahun. Setiap kali kita buat soalan, kita akan carilah buat semula dan berulang-ulang kali. Jadi kalau kita ada tempat yang untuk dikumpulkan, senang kita nak cari. Itu dia destination dia lah. Baiklah, objektif pada pembinaan bahan digital ialah menjadikan bahan digital secara tersusun dan mudah dicapai. Menjadikan bahan digital secara tersusun dan mudah dicapai. Yang kedua, bahan sokongan penilaian. Bahan sokongan penilaian dalam kelas maya, Google Classroom. Kita tahu daerah Kota Tinggi di bawah unit STP kita dah anjurkan 4 bengkel berkaitan dengan Google Classroom, ikut subjek BM, BI, Sains dan Math. Dan kemudian saya dah minta pada guru-guru yang hadir ataupun guru-guru yang terlibat dengan subjek tersebut untuk menghantar link kepada kami untuk direkodkan berapa banyak sekolah A ataupun sekolah B yang ada kelas GC. Jadi bila kita kelas GC kita perlukan penilaian secara digital, maksudnya bank soalan lah. Jadi bila adanya bank soalan ni, guru-guru subjek boleh gunakan semula bahan-bahan kita, bahan yang kita akan bina nanti lah. Jadi benda tu akan jadi mudah dan membantu guru lah untuk menjadikan bahan digital. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kepahaman antara guru, pelajar selepas proses PDPC. Jadi bila ada proses PDPC secara digital ataupun dalam kelas, kita boleh letak latihan secara maya lah kepada murid kita. Kelebihannya kita dapat markah yang cepat. Jadi kat situ kita dapat tahulah potensi murid-murid kita terhadap pemahaman sesuatu topik. Kemudian benda ni pun, perkara ni akan menyokong ke arah bahan pendigitalan. Bila subjek yang terlibat, bahasa Melayu, bahasa Inggeris, Math dan Sains. Kalau ada yang lain, kita boleh tambahlah. Yang saya fikirkan pada tahun ini, kita tumpukan yang terasa dahulu. Bahasa Melayu, bahasa Inggeris, Matematik, Sains. Kemudian, ini ialah tahun dan subjek. Tahun 1 hingga tahun 6. Kemudian ada tingkatan 1 dan tingkatan sampai tingkatan 3 lah. Jadi kalau tahun 1 tu, kita mulakan dengan BM, BI, Math dan Sains. Begitu juga tahun 2, tahun 3, tahun 4, tahun 5 dan tahun 6. Untuk kita kena pasti, rakan-rakan guru, kena pasti bahan-bahan yang perlu dibina, kita kena, kalau kita terlibat dengan BM, kita berada dalam kumpulan BM lah. Kalau kita berada dalam kumpulan BI, kita berada dalam kumpulan BI, ikut tahun. Kita buat ikut apa yang ada dahulu, maksudnya kumpulan cikgu tu.
tahun berapa yang ada, kita jalan dulu lah. Yang tak ada, kita tinggalkan kemudian. Setakat ni jelas tak? Boleh tu? Senyap je. Jangan serius sangat je. Jelas Encik. Jelas Okey, ini contoh Ini contoh bahan teks. Sekarang dekat skrin, contoh bahan teks. Ini tak ialah kandungan buku teks tahun 4 Bahasa Melayu. Dia ada jirat, yang ini dia ada berapa topik Dia ada 9 tema. Sekejap ada telefon. Hello Zah. Okey, tak apa. Okey. Baiklah, untuk buku teks tahun 1, darjah 4 tahun 4 PM Bahasa Melayu, dia ada tema 9 unit. Ada 9 tema dan ada 27 unit. Jadi kita kena rancang bilangan bahan digital ialah 27 set soalan. 27 set soalan. Satu soalan lebih kurang satu tajuk ataupun satu tema, satu unit tu kita boleh create 10 soalan. 10 soalan. 10 soalan tu boleh berupa soalan senang, sederhana dan sukar lah. Kemudian katakan dia ada 27 set soalan, 27 unit. Kita untuk tahun 4 ni, kita agihkan pada 2 orang guru lah. Agihkan kepada 2 orang guru. Mungkin dia ambil yang 1 hingga 14 guru A, 15 hingga 17 guru B. Jadi kalau kat sini contoh bahan buku teks Bahasa Melayu ni, dia dekat bawah unit ni, kemasyarakatan ni ada pecah unit. Jiran tetangga, prihatinnya kita, masyarakat ambil ilmu. Kalau nak pecah kepada unit pun boleh. Nak pecah pada yang tajuk kecil pun boleh. Bergantung kepada kesukaran ataupun objektif tema tersebut lah. Yang ini bebas. Ini contoh bahan yang kedua, bahan yang kita boleh buat. Bahan 2, kemahiran mendengar dan menyebut. Kita hendaklah apa sahaja soalan yang dalam buku teks ni, kita pindahkan dalam bentuk digital. Maksudnya kalau kat sini soalan tu berupa pemahaman, jadi kita kena create soalan bentuk digital dalam bentuk Google Form lah. Contohnya di manakah Encik Gabi dan siapa ni tinggal. Ini kita tukar kepada Google Form. Jadi kat situ, kalau cikgu A kata soalan A ajar tajuk tu, kita dah sediakan bahan Google Form tersebut lah. Dekat kita punya site nanti. Ada nak tanya cikgu tentang ni? Berkaitan dengan bahan-bahan ni. Jadi apa saja bahan-bahan yang ada dalam buku teks, kalau dia berupa latihan tu berupa biasa, bertulis, kita tukar dalam format digital. Ini contoh yang kedua. Contoh bahan 1, kemahiran mendengar dan menyebut. Yang ini, yang depan ni, ini ialah teks dia. Ini latihan dia. Latihan dia tu kita tukar dalam format digital. Jadi kalau ni kurang, kita boleh tambahlah 1 hingga 10. Melengkapkan. Kalau boleh bahan digital tu lebih ke arah bentuk objektif. Pilihan jawapan. Jadi antara proses kerja yang perlu kita laksanakan kemudian yang pertama dalam senarai respon cikgu yang lepas, saya dah lihat senarai tu ada kumpulan guru yang bahasa Melayu, ada kumpulan guru yang bahasa Inggeris, sains, matematik dan pemilihan. Jadi yang minggu pertama ni kita akan susun ataupun tuan-puan boleh cari sendiri tim
untuk kita binakan bahan. Proses bina bahan ni terpulang kepada tim, ikut masa cikgu lah, masa senggang cikgu. Ataupun kita boleh fikirkan nanti masa musim PKP nanti, kalau nak bersemuka atau sebagainya, ataupun secara online. Yang pertama, kita kena cari seorang ketua. Katakan cikgu A akan jadi ketua bagi tahun 1 BM. Jadi kita ada tim lah nak buat tu. Kemudian kita kena agihkan tugasan dan kepakaran. Kalau cikgu tu mahir ICT, kita berilah tugasan kepada dia. Dan yang lain mungkin cari soalan dan sebagainya. Yang ketiga, kita kena kenal pasti topik dan penyusun bahan yang terlibat, penyusun bahan. Kemudian antaranya kita boleh membina bahan pendigitalan dan sebagainya lah. Untuk proses pengumpulan tu, kita akan sediakan borang khas. Yang ni keahlian ini daripada yang saya dapat. Bahasa Inggeris ada 6 orang, ada cikgu 6 orang. Bahasa Melayu ada 9, sains ada 6, matematik ada 4, pemulihan ada 12, pendidikan Islam dan bahasa Arab ada 4. Kat sini ni daripada senario yang saya dapat lah daripada itu hari, respon itu hari, borang itu hari. Jadi ini garis masa pelaksanaan, 1 hingga 5 Mei, sediakan tim dulu, sediakan rakan-rakan di kalangan guru. Kemudian kita kena susun topik, maksudnya ada seorang guru dalam ahli kumpulan akan susun topik. Dan yang ketiga, 17 Mei hingga 30 Mei, merangka soalan berdasarkan topik. Kemudian 17 Mei, membina bahan digital. Yang ini berkaitan dengan bahan-bahan yang telah dibina nanti, kita akan upload dalam tu borang. Kemudian bahan akan dikumpul dalam site menggunakan data sejuk dan sebagainya lah. Hingga setakat ni, saya buka kepada tuan-tuan untuk kita fikirkan bersama berkaitan dengan apakah isu-isu atau masalah ataupun cadangan kepada penambahbaikan pada program ini. Ustaz ada? Hello Cikgu, ada cadangan? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, dengar. Bentuk soalan ni macam mana? Maksudnya dari segi buat pakai apa, like worksheet ke, Google Form ke, macam mana? Terpulang nanti kita terpulang kepada cikgu. Antaranya Kahoot ke, Quizy ke, Google Form ke. Maksudnya bahan tu boleh menyokong kepada Google Classroom. Kalau tak boleh pun tak apa. Bebas. Maksudnya bergantung kepada kemahiran guru-guru lah. Ustaz Cikgu Ustaz, ada apa-apa yang boleh dikongsikan bersama? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya baru masuk jadi tak tahu apa sebenarnya ni. Tapi berkenaan dengan pembahagian pembinaan soalan kan, online kan, soalan online kan. Yang offline boleh ke Cikgu Jafar? Yang PDF. offline. PDF boleh ke? Tukar bentuk digital. Tukar digital. Ya, bahan tu kita copy scan dalam bentuk digital. Sebenarnya perkongsian kita ni lebih kepada digital lah. Sama ada Google Form ke, Microsoft Form ke, Quizzes, Wakelet, Kahoot, saya rasa itulah yang mana murid boleh akses.
Jadi apa maknanya sekarang ni semua option dah ada ke? Ke ada option tak ada dulu? Dah ada 4. Dah ada 4 option dengan tambah satu pemulihan. Pemulihan So kita punya rendah dan menengah kan? Ya, betul. Okey. InsyaAllah yang pendidikan Islam tu insyaAllah saya dengan Ustaz dan Ustazah lah. Pendidikan Islam dan Bahasa Arab. Dah boleh mula ni. Mungkin yang option lain mungkin Cikgu Jaafar dia boleh putuskan terus siapa yang handle. Saya rasa kena letakkan kot siapa yang handle bagi setiap option tu supaya dia boleh monitor. Saya dah ada nama. Nanti tuan-puan boleh, saya akan kongsikan dalam grup kongsikan dalam grup. Mungkin saya boleh share sikit apa yang saya dah buat yang ni. Ni yang penting guys. Sekejap Okey. Okey, jap. Saya present. Ini yang kita buat. Tapi ni buat peringkat negeri lah. Peringkat negeri Johor. Tapi khas untuk pendidikan Islam. Pendidikan Islam dan Bahasa Arab sahaja. Okey, saya harap semua dah boleh nampak. Boleh nampak kan saya punya skrin? Boleh nampak tak saya punya skrin? Boleh. Okey, baik. Ni yang pendidikan Islam. Okey, line dia slow. Okey. Nama dia Ijauhar. Sekejap saya copy. Okey, mungkin ni boleh jadi apa ni panduan. Contoh ni pendidikan Islam dan Bahasa Arab. Okey, so yang ini pendidikan Islam. Saya tekan. So saya ada tahun 1, tahun 2, tahun 3, 4, 5 dan 6. Kalau dia tekan pada tahun 1, dia akan pergi ke setiap tajuk. Tajuk tahun 1. Contoh dia pergi pada wuduk sempurna. Sudah ada buku teks, ada video, ada gamifikasi ni guna word wall. Latitude 2B ni guna quizzes. So, kalau tekan pada latitude 2B ni, dia akan keluar kepada quizzes bagi tajuk itu. Dan murid dia boleh tekan. Maknanya tapak yang saya guna adalah tapak Google Site. So, dia boleh jawab lah. Apa kau kena berwuduk sebelum wajib pelajaran? Nak berwuduk. Okey. So, dia ada 20 soalan. Saya rasa mungkin itu yang dimaksudkan oleh Cikgu Jaafar. Betul tak Jaafar? Betul. Cuma yang tadi tu dia ada 2 option. Iaitu pendidikan Islam dan Bahasa Arab. Kalau kita boleh buat semua option, rasa yang pertama di Malaysia ni yang buat untuk semua option. Okey, saya serahkan pada Cikgu Jaafar. Terima kasih Ustaz. Baiklah, ada tak pertanyaan itu? Saya dah agihkan senarai itu, senarai ahli kumpulan dekat grup. Cikgu boleh lihatlah senarai ahli dan ketua bagi kumpulan subjek Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Mat dan Sains. Nama yang di atas tu ketua. Ketua bagi projek lah. Ketua bagi projek berkenaan. Saya kongsikan Ya.
Yalah, yang ni lihat nampak tak skrin? Agihan tim untuk tim DGT tim DIT. Okay, nampak. Okey, yang ada kumpulan bahasa Inggeris, bahasa Melayu, matematik, sains, pendidikan Islam, pemulihan BMBT, kemudian sajak sejarah, bahasa Arab, dan seni prasekolah. Kita tumpukan yang atas dahulu, sajak teras. Ini cadangan saya lah. Nama yang di atas ni ketua ketua bagi projek. Tuan-puan boleh pilih yang nama macam bahasa Melayu ni Cikgu Nisa SK Bandar. Kemudian Cikgu Azura Malik untuk Tahniah Cikgu Nisa. Tahniah Cikgu Azura Malik. Azura binti Hamidun SK Bandar Sains. Pendidikan Islam Ustaz Uzza untuk Selatan. Kemudian Cikgu Amadina Raifana SK Tanjung Pelih pemulihan. Untuk kumpulan ni tuan-puan boleh berbincang antara ahli. Nak set yang mana dulu? Kita nak mula yang mana dulu? Yang lihat kepada kepakaran ataupun lihat kepada tahun berapa yang cikgu ajar. Katakan cikgu ajar tahun 4. Yang lain pun ada yang tahun 4. Jadi kita boleh mulakan dulu yang tahun 4. Kalau lebih pada tahun 5 pun boleh. Lihat kepada ni lah, kepada ahli kumpulan. Ataupun untuk soalan-soalan tu, pembinaan bahan kita dulu, kita utamakan yang hampir dulu. Maksudnya sekarang ni masuk bulan 5-6, kita ambil topik yang separuh penggal lah. Topik yang separuh penggal kita jalan dulu. Kemudian go through sampai topik yang terakhir lah. Nanti akhir tahun, bulan November, kita mulakan yang tahun 1, yang topik yang pertama. Jadi benda ni akan berterusan lah sepanjang tempoh PKP dan penutupan sekolah ni. Ada cadangan lain tak berkaitan dengan pemilihan guru dan subjek ni? Ataupun kita buka lagi ahli ni, rasanya memang perlulah kita buka keahlian. Saya sebenarnya memang offer dulu kepada guru yang berminat. Jika tiada, nanti kita akan fikirkan untuk tambah keahlian bagi mantu kita punya program atau projek kita ni. Hantar bahan tu kat mana? Nanti kita akan sediakan form. Buat sementara tuan-puan buat dulu. Mungkin minggu depan saya akan sediakan form lah. Cik, selamat pagi, selamat tengah hari. Nak tanya macam mana dengan kalau nama tak ada dalam senarai itu? Nama tak ada, tak apa. Tuan-puan boleh join je, tak apa masalah. Boleh join. Nanti kita untuk yang pendaftaran keahlian tu, kita akan buka lagi saya buka pada hari ni lah, tak apa. Tak ada masalah pun. Yang penting tuan-puan berminat dan komit berkaitan dengan program kita ni. Saya pun tak paksa lah untuk puan buat. Cuba saya cadangkan, berikan masa lebih kurang 5 hingga 10 minit setiap hari untuk kita buat soalan. Rasa dah boleh tu. Kalau kita berterusan, hari-hari kita buat, insyaAllah bahan tu akan bertambah dari masa ke masa. Ada lain cikgu? Untuk kumpulan tu, nanti tuan-puan boleh create kumpulan kecil, gunakan WhatsApp ke, bincang. Kemudian berikan kepada saya lah maklumat siapa yang pembina item, siapa yang cari soalan, siapa yang bina bahan dan sebagainya. Untuk pemulihan yang ada ahli ni rasa boleh jalan, dah boleh jalan dah. Sampai orang kuat kat situ tu.
Ada lagi cikgu cadangan? Ataupun cikgu ada idea lain yang lebih baik? Saya buka untuk semua. Encik nak tanya, bagaimana dengan sejarah? Ya? Sejarah. Sejarah Aha. Cikgu option sejarah. Cikgu boleh bantu tak untuk bahasa Inggeris? Rasa cikgu boleh kan? Rasanya saya boleh bantu sains kot sebab saya ajar sains and tahun. Terpulang kepada kemahiran cikgu lah. Kalau cikgu mungkin kurang ahli, cikgu boleh bantu grup yang lain lah. Untuk subjek yang cikgu yang boleh untuk create soalan tu. Okey, boleh. Dalam grup kita tu sebenarnya ada 69 ahli yang daftar untuk pembengkelan itu ada 30, yang sekarang ni ada 33. Rasanya nanti kita akan tambahlah keahlian dari masa ke masa. Ada cikgu yang lain? Ada cadangan? Masalah ke dan sebagainya? Ustaz ada lain? Nak tambah? Okey, saya tak ada apa-apa. Saya tu je. Itu je. Okay, Assalamualaikum. Saya Cikgu Amirul daripada SMKA. Nak tanya pertamanya, benda ni kan kita hantar secara maya kan, betul tak? Okey, betul. Lepas tu saya berkenan dengan Google Site yang Cikgu Ustaz Huza buat tadi. Okay. Saya suka saya nampak benda ni kalau kita buat secara berterusan, dia akan jadi satu benda yang boleh kita banggakan lah untuk daerah kota tinggi, khususnya bagi cikgu-cikgu yang terlibat lah. Okay, kalau saya cadangkan, kalau boleh kita ada macam satu guru yang core untuk setiap subjek. Maksudnya untuk satu subjek sains, okay, siapa cikgu yang kita kena rujuk untuk dari segi bahan. Sebabnya sekarang kan kita ada perubahan dari segi macam sekarang ni UPSR dah tak ada kan. So mungkin saya rasa mungkin untuk sekolah rendah dia akan perkasakan dari segi material untuk PBS dan sebagainya. PBD. So justru saya harap kalau pembinaan bahan tu kita betul-betul yang boleh guna untuk PDP. Maksudnya jangan bahan tu buat sekadar ada ala kadar je. Kalau boleh macam tu lah. Macam tadi yang Ustaz buat yang ada Google Site tu, yang ada subjek-subjek tu, saya suka macam tu. Cikgu Amirul, saya terangkan sikit. Yang bahan ni bukan bahan PDPC. Bahan yang kita nak buat ni ialah bahan macam bank soalan. Dia macam soalan maya lah. Soalan maya dalam bentuk Google Form ke Kahoot ke Quizzy. Kita hanya fikirkan, kita hanya buat soalan-soalan saja berdasarkan kandungan ataupun topik yang ada dalam buku teks. Satu topik tu kita ambil paling mudah 10 soalan saja. 10 soalan berterusan lah ikut topik. Kita hanya sediakan bank soalan untuk kita menyokong bahan-bahan ni boleh digunakan untuk guru-guru sekolah, guru-guru di daerah kita lah. Oh, okey. Bukan bina bahan, maknanya kita sediakan bank soalan, sediakan bahan bentuk digital. So soalan tu kita buat sendiri? Soalan tu boleh bincang dalam grup. Macam mana nak buat.
fikirkan aplikasi yang sesuai. Kemudian kena fikirkan juga dia punya arah soalan tu. Ada 10 soalan, pastikan ada soalan sukar, pastikan ada soalan sederhana dan soalan mudah supaya dapat dibuat oleh member kita lah berdasarkan topik. Kalau buat bahan memang baik cadangan tu, tapi memang mengambil masa yang lama lah. Bahan tu macam-macam kita boleh buat, macam bahan bentuk PPT ke video ke sebagainya. Tapi yang kita fikirin sekarang ialah kita cuma create penilaian macam bank soalan lah dalam bentuk digital. Jelas tak juga Amrul? Jelas. Boleh tengok nama untuk sekolah menengah tak? Laman sekolah menengah. Uzar kalau ada? Tak. Maksud saya senarai nama untuk sekolah menengah, subjek. Senarai nama tu saya dah letak dekat grup. Oh, kat grup. Okey. Kalau cikgu kurang ahli, nanti saya boleh cuba tanya kawan-kawan yang berminat. Satu guru dapat sumbang 10 soalan ikut topik pun dah cukup. Sebenarnya kalau masa PKP ni, masa PDPR nanti, ramai cikgu akan buat soalan kan, betul tak? Apa salahnya mereka sumbang soalan yang dia ada kepada kita lah. Maksudnya kita akan ada dua cara lah. Satu daripada grup kita, satu lagi soalan daripada sumbangan luar lah, sumbangan guru luar. Itu di antara perkara-perkara yang kita boleh fikirkan lah. Cikgu Jafar. Sebenarnya saya nampak di sekolah sekarang ni, katakan sekolah A, sekolah B, sekolah C, sekolah D. Kemudian topik yang sama dia ajar. Katakan sains, katakan matematik. Tajuk dia pecahan. Cikgu A, cikgu B, cikgu C, cikgu D akan buat soalan dalam bentuk pecahan. Jadi dengan adanya program ni, kita harap cikgu A, cikgu B tu tak akan buat benda yang sama lah. Jadi mengurangkan beban guru, maksudnya dia ambil soalan tu daripada kita. Dia rujuk pada kita. Kan dah mudah, dah menyebabkan masa guru. Itu yang saya nampak lah. Jadi cikgu yang lain tu boleh lihat untuk tajuk yang seterusnya, tajuk topik yang seterusnya. Jadi benda tu macam kerja yang tidak berulang. Kerja yang tidak berulang dibuat oleh seorang guru. Kita kat Kota Tinggi ni ada berapa orang guru cemerlang? Bu Jaafar. Itu kena research. Kalau ada nanti kan, saya akan cuba dapatkan maklumat nanti. Guru cemerlang tu boleh jadi nasihat lah bagi setiap option yang dia cemerlang tu. Kalau dia Cikgu Mak Zaidi dia guru cemerlang BM, so dia boleh jadi rujukan ya, kawal mutu kan. Kalau boleh dilibatkan guru cemerlang lah. Sebenarnya saya ni pemulihan, guru pemulihan. Cemerlang tu. Pemulihan pun boleh buat juga soalan digital kan. InsyaAllah. Tapi kalau saya nak buat live worksheet boleh tak bahan live worksheet? Boleh, terpulang. Apa saja aplikasi yang bersesuaian dengan murid-murid kita, kemudian dia punya soalan tu mudah untuk murid-murid buat, kemudian kita dapat respon yang cepat, itu boleh jalan. Kalau cikgu nak, katakan cikgu dah ada team, okey, cikgu kena set lah aplikasi apa yang cikgu nak pakai. Biar sama-sama dapat pengetahuan dan cuba buat satu bengkel lah. Cadangkan satu bengkel untuk guru-guru yang terlibat, macam mana nak buat live worksheet tu. Bersama-sama dengan kita lah. Kalau nak buat bengkel, boleh kita fikirkan nanti. Tapi kalau kita fikirkan lagi sebulan ni rasanya macam dah lambat. Mungkin secara online dan sebagainya lah, ataupun kumpulan kecil yang boleh kita buat secara bersemuka lah. 5 hingga 6 orang. Bila-bila masa di PPD kita akan buka lah kalau tuan-tuan perempuan ada permintaan. Oleh saya masuk tim pemulihan lah saya rasa. Boleh. Boleh masuk tim pemulihan. Saya dah ada dengan tim pemulihan ni dah ada buat satu macam bahan alternatif lah. Maksudnya untuk program pemulihan tu kita ada satu bahan alternatif lah untuk, maksudnya
guru-guru dia klik link tu dia akan pergi kepada kemahiran yang nak diajar tu. Ada satu lah, kita orang dah buat satu. Okey, baik tu. Jadi kalau boleh nanti siapa-siapa yang dah ada koleksi soalan atau sebagainya, boleh je kita setkan satu tempat di mana kita akan buka site tu kepada semua sekolah dan guru-guru di daerah kita lah. Cuma sekarang ni masing-masing buat sendiri-sendiri kan. Sekolah A buat, sekolah B buat. Kita tak nak macam tu, kita nak biar dia berada dalam daerah. Dalam main daerah lah supaya menjadi rujukan kepada semua. Nak saya sharekan ke dia punya tu? Boleh saya lihat dulu. Boleh. Boleh juga saya serang. Saya tengok dia punya tu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dapat tak contohnya? Nampak. Ini dia contohlah yang telah kami buat lah dalam grup pemulihan khas. Kita dah ada, setiap kemahiran pemulihan khas tu kita dah ada dia punya bahan-bahan yang kita ni lah. Macam ni. Macam ni okey tak? Dah okey tu. Hebat. Memang hebat. Tuan dah 80 langkah ke hadapan ni. InsyaAllah. Tapi yelah nanti kita akan kita akan tambah lagi dari segi nak cara lain pula kan, macam contoh live worksheet tu kita akan cuba buat satu-satu lah untuk tambahan latihan ke macam mana untuk pemulihan. Ni daerah semua tahu tak? Apa sekolah-sekolah daerah Kundi tahu link ni? Saya rasa guru-guru pemulihan ni insyaAllah lah dah dapat semua yang alternatif ni. Daripada tahun 2020 kita buat tahun lepas lah. Masa Alhamdulillah, tahniah. Jadi bahan ni sebenarnya kita ini dalam bentuk apa, sheet bentuk apa? Dia NFLip, macam-macam ada word pun ada. Nanti cuba buat dalam bentuk site lah. Itu yang saya nak kena belajar dengan Ustaz Uzar tu. Boleh. Nanti kalau ada masa kita boleh fikirkan cari nombor site tu. Site tu tak pandai lagi, memang tak pakar langsung.
Dia mudah je kalau kita masuk tu laju je buat. Sebab cikgu dah ada link kan. Tinggal copy paste je link tu. Tinggal susun je. InsyaAllah. Tahniah cikgu Mak Edi. Terima kasih. Ada lain cikgu? Ada lain tambahan, perkongsian? Cikgu Haji Hairul Rashid. Tahniah atas pencalonan guru ikon Maya peringkat daerah. Peringkat negeri ke peringkat negeri? Peringkat negeri. Ya, terima kasih Tuan. Peringkat negeri Peringkat negeri. Ada cadangan cikgu Hairul Rashid dengan program kita ni? So far apa yang dah dibincang ni pun saya follow dulu apa yang dah dirancang oleh pihak PPD. Nanti kita Tuan kan dah bagi ikut grup pun, nanti boleh kita bincang secara detail lah ikut kumpulan masing-masing lah rasanya. Lagi mudah macam itulah. Betul-betul. Jadi sekarang ni tuan-puan lihat kepada ahli kumpulan dulu. Lantik seorang ketua. Kemudian ada cikgu yang bertugas untuk susun topik tu. Kemudian fikirkan berapa set soalan yang kena buat. Satu topik kalau boleh 10 soalan lah. Jangan banyak sangat, 10 soalan. Dan susunkan soalan tu dalam bentuk Word dulu. Kemudian baru pindahkan dalam bentuk digital. Pindahkan dalam bentuk digital. Aplikasi tu boleh pilih. Lihat kepada kepakaran ataupun kalau tiada kepakaran boleh buat bengkel secara bersemuka ataupun online. Mungkin boleh gunakan live worksheet. Kalau tahun 4, 5, 6 tu dia sesuai gunakan form dah sesuai dah. Tapi yang rendah 1, 2, 3 lebih kepada permainan lah, bentuk-bentuk permainan sebagainya. Untuk yang menengah pun sama dalam bentuk form dan sebagainya. Jadi bila dah ada tu, dah ada link, nanti saya nak di pihak pengurusan PPD kita akan buat satu macam tapak site yang kita boleh kumpulkan mengikut tahun dan kita pecahkan ikut subjek kepada bahan-bahan digital yang dah siap. Setakat ni jelas cikgu Boleh tak semua? Kod? Jelas. Jelas Jelas. Jadi mulai esok lusa dah boleh fikirkan lah untuk kita mulakan program kita. Jangan paksa sangat. Maksudnya kalau tuan-puan kalau nak buat peringkat awal dah boleh jalan dah. Maksudnya untuk topik yang terdekat ni, topik untuk berkaitan dengan PDPR dah boleh buat. Mengikut subjek dan sebagainya lah. Ni Cikgu Jafar. Ya. Ada ni Cikgu Govin Rush ni, dia ada bagi cadangan. Okey. Kat ni chat. Dekat chat Nak tanya subjek terus semua ke? Boleh saya cadang kalau SJK tu buat bahasa tampil dan Cina sekali. Tu terpulang untuk soalan Cikgu Govin saja. Untuk tahun ni memang kita fokuskan kepada subjek teras. Kalau melibatkan subjek bahasa Tamil atau bahasa Cina, terpulang kepada cikgu yang berkenaan lah. Mungkin boleh buat secara maksudnya kalau ada kemahiran, cikgu ada kemahiran penuh, boleh teruskan je lah. Ataupun cikgu boleh buat kumpulan yang seperti mana yang kita buat lah. Saya tak nak cikgu tu terbeban dengan tugas ni. Maksudnya benda ni memang kita buat secara sukarela. Dia nanti Cikgu Jafar dia akan bagi sijil nanti. Sumbangan InsyaAllah sijil sumbangan. Sijil sumbangan peringkat daerah. Lepas tu saya nak cadangkan Cikgu Jafar. Ya. Kan macam dekat setiap panitia kan dia ada grup Telegram ke WhatsApp daerah kan. Macam saya Bingkai Islam. Saya ada 2 grup panitia Bingkai Islam dan Bahasa Arab. Mana semua ustaz dan ustazah dalam grup tu. Di peringkat daerah tertinggi lah.
Terus saya jalankan, Ustaz, cikgu boleh forward iklan jemputan siapa yang nak join program ni dekat grup panitia daerah masing-masing. Mungkin di situ akan bertambah lagi ahli untuk macam matematik ni, Cikgu Abdul Malik dia bagi tahu matematik macam sikit je ahlinya. So untuk tambahkan ahli tu saya rasa kita post lah dekat dalam grup matematik daerah. Daerah kan. Mana yang minat tu dia akan join lah. Okay, itu je. Baiklah, kalau sebenarnya kalau kita buat sukarela ni ramai yang tengok diri masing-masing lah. Maksudnya benda ni kalau kita minta sumbangan pun boleh juga sumbangan untuk seorang guru menghasilkan satu bahan digital ikut topik sebagainya. Nanti kita akan fikirkan lah dia daripada grup kita sendiri ataupun daripada sumbangan daripada guru-guru yang tidak terlibat ataupun cikgu-cikgu yang berada di luar daerah Kota Tinggi pun boleh join grup ni. Dan jika tak ada apa-apa, kita boleh tamatkanlah perbincangan pada hari ini. Terima kasih kepada rakan-rakan yang dapat hadir. Semoga usaha ini akan mendapat manfaat untuk kita semua. Sekian, terima kasih. Jangan lupa cikgu-cikgu isi borang kehadiran.